Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ready semua? Kita dah 10.13. Okey, tolong check kawan masing-masing nanti. Bagi tahu ada kelas. Kita nak habiskan tanda tindak balas tahun inilah, tak nak kacau tahun hadapan. Tahun hadapan kita fokus topik Form 5 saja dan buat revision. Okey. Dah lama tak guna Google Meet, rasa macam kekok pula. Alright, jadi cikgu buka PowerPoint. Kalau rasa tak clear ke nanti bagi tahu. Okay. Kalau cikgu lag ke apa semua, bagi tahu. Bagi tahu dekat Telegram pun boleh. Okay, so sekarang cikgu tengah buka nota PowerPoint tapi dalam bahasa Melayu lah. Okay. So rate of reaction. Okay, kita masih lagi dalam bab 7 Chapter 7, rate of reaction, dan ini adalah subtopik 7.2, factors that affecting rate of reaction. Okay, jadi dia ada eksperimen. Jadi cikgu cubalah rancang satu hari mungkin kalau ada kesempatan kita buat eksperimen. Awak datang sekolah, satu hari tu kita buat eksperimen je. Cikgu ada buat tengah planning, cuma nak tengok kekangan masa, masa yang sesuai. Jadi awak tunggu je lah info seterusnya. Kalau tak ada rezeki, maksudnya kita forward ke tahun depan lah untuk eksperimen. Sebab kadang nak balas ni banyak eksperimen dan dia menarik. Okay, kita belajar secara teori dulu. So kalau tengok kat sini 7.21 mengeksperimen. Jadi perlu buat eksperimen. Tapi setakat ni kita belajar secara teori dulu ya. Jadi kalau lihat kat sini ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada berapa? Ada 4 kan. So yang pertama, size of reactant. Okay, size bahan tindak balas. Kemudian kita ada concentration, kepekatan, temperature, and presence of catalyst. Mungkin dalam bahasa Inggeris catalyst. So ada 4. Sebenarnya ada 5 satu lagi, iaitu pressure. Okay, pressure ni yang melibatkan gas. Alright. Cuma dalam syllabus maybe kita tengok dalam syllabus jadi awak boleh buka kalau dalam modul masing-masing itu modul nilam ni, modul nilam topik 7.2 okey, betul. So ada melibatkan tekanan pressure yang melibatkan gas. Cuma dalam eksperimen tak adalah. Dalam eksperimen hanya melibatkan sampai presence of catalyst, mungkin kehadiran mungkin. Okey, jadi ada 5 semua kat sini. Okey. So kalau melibatkan solid, pepejal, kita ada faktor size bahan tindak balas, size of reactant, dan kita ada concentration of reactant. Kita ada temperature, suhu. Kita ada mungkin, catalyst. Dan yang terakhir, kita ada pressure yang melibatkan bahan gas. Okey. Jadi bila cikgu tanya, awak boleh sila jawab, boleh tulis dalam mesej, cikgu boleh baca. Jadi apa beza kiri dan kanan? Dengan andaian sini 100 gram, sini 100 gram.
Apa beza kat situ? Kelas? Apa beza? Kiri pepejal. Alright, Hakimi Kiri pepejal Hakimi. Kanan apa? Cecair. Solution. Ha. Kanan cecair. Mana ada nampak cecair tu serbuk. So ini serbuk So dalam yes, Sofia. Ini powder. So ini adalah ketulan. Ketulan in English apa ya? Allah. Apa ketulan in English? Seorang cek. Cikgu lupa istilah tu. Ketulan. Okay. Ada jumpa yang di LP? Ketulan. Tak terfikir dia punya istilah. Oh, chance. Okay. So, apa beza serbuk dan ketulan? Ya, macam Sofia cakap tadi, size. Yang mana ketulan mempunyai size yang lebih besar berbanding yang serbuk mempunyai size kecil. So, kat sini kita fixkan dia punya gram ataupun mass fix 100 gram 100 gram. Jadi itu fix. Awak tak boleh guna sini 50, sini 100. Tak adil lah. Jadi bila kita nak kaji sesuatu faktor yang lain tu perlu di fixkan, perlu dimalarkan. Okey, jadi ini yang kita nak kena faham. Okay, awak boleh baca dalam buku teks secara diagramnya. Okay, apabila bahan tindak balas, ini bahan tindak balas ni kita ada contoh, ketulan dan juga serbuk. Okay, apabila bahan tindak balas itu menjadi lebih kecil saiznya, kita akan sentuh dari segi fizikal ni adalah surface area. Total surface area. Jumlah luas permukaan. Okay. Jumlah luas permukaan tindak balas adalah lebih besar apabila saiznya lebih kecil. Jadi dia opposite. Kalau saiz besar, GLP, surface area, kecil. Kalau saiz kecil, surface area-nya besar. Jadi dia adalah opposite. Biasanya pelajar confuse. Kalau saiz kecil, surface area kecil. Salah. Surface area ni macam awak tengok dalam buku teks, cikgu lupa nak rujuk buku teks muka surat berapa tadi, ada penjelasan yang dikira ikut cube tu. Kan? Dia kira ikut cube secara matematik. So kalau awak fahamkan secara matematik tu, lebih mudah lah. Contohlah, beli sekilo daging. 1 kilo daging, awak tak potong. Besar. Sekilo lagi dalam bentuk ketulan pula, cebisan yang dah potong. Bila awak nak bakar, buat barbecue kan, yang mana lebih cepat masak? Yang 1 kg besar ini ataupun yang kecil-kecil ni? Yang mana kelas? Yang kecil kan? Itulah dia surface area yang terdedah. Macam kes barbecue ni, bila kita bakar kan, panas kan, haba. So bahagian dalam tu dia tak terdedah. Awak boleh lihat buku teks, muka surat berapa cikgu lupa, yang penjelasan mengikut cube. Ada kiraan isi padu volume. So baca yang tu awak akan lebih mudah faham. Okey, jadi yang kecil tadi, berbalik pada cerita daging ni, dia banyak terdedah kepada haba. Kan? Sebab jumlahnya banyak, luas permukaan yang terdedah kepada api tadi, haba tadi lebih banyak. Jadi lebih cepat masak dalam keadaan ketulan kecil, cebisan kecil daging. Berbanding 1 kilogram daging, awak makan kat dalam tu merah lagi mentah, kat luar dah nak hangit kan? Jadi itu adalah faktor pertama, size. So ingat, size kecil, surface area besar. Dia opposite. Hubungan antara size dengan surface area.
Okay, maka kadar tindak balas lebih tinggi apabila luas permukaan lebih besar. So ini ada contoh graf. Okay, so ini dalam rate of reaction awak akan banyak jumpa graf. Cuba tengok graf yang sebelah. Tak boleh zoom. Sekejap dia zoom kan. Keep. Okay, cuba tengok graf ini ya. Ada dua graf kan. Awak dah belajar last week masa kita berada di makmal tu, penggunaan tangent dalam mencari gradient ataupun rate of reaction kan. So kalau awak tengok tangent kat sini, dengan tangent sini, yang mana, okay, powder dengan yang satu powder, yang kedua, tadi awak sebut chunks kan. Okay, so kita guna perkataan granule ketulan. Okay, jadi gradient mana antara satu yang powder ataupun yang granule itu, iaitu ketulan, yang mana kecurunannya lebih tinggi, lebih tajam? Satu ke dua? Tak berapa nak nampak sini. Silap ni, bukan sini ni. Di sini. Okay, tangent kat sini. Yang mana lebih cerung? Garis satu ataupun dua? Awak tengok pandangan mata pun dah nampak. Mana lebih cerun? Steeper. Bahasa Inggerisnya steeper. Satu atau dua? Kalau kira tangent macam ni, itulah Y2 tolak Y1. Okay, gambar. Satu ke dua? Powder ataupun granule? Satu kot. Bisa. So memang kita nampak gradient satu itu adalah lebih cerun kan? Lebih tinggi kecurunan dia. So kecurunan itu mewakili rate of reaction. Jadi graf ini awak kena faham, dia bertemu pada titik yang sama kat sini. Contoh pada masa isi padu 30. Jadi isi padu gas maksima, ini maksima. Okay, maksima adalah 30. Cuma masa dia, yang powder tu mungkin dia 15 saat. Yang ni dua kali ganda, 30 saat baru cukup 30 cm. Nampak? So kalau ikut perlumbaan, siapa yang menang? Serbuk kan, 15 saat dah kumpul 30. Manakala yang ketulan 30 saat baru capai 30. So isi padu maksima dia tetap sama kat sini sebab bilangan mol dia sama. Kita akan ada kiraan lah. Cuma nak kena faham graf. Awak akan jumpa lagi graf macam ni. Apa maksud dia? Ini maksudnya isi padu berlainan. Sini 15 ke, sini 30. So ada banyak contoh graf dalam modul awak tu. Okay, so selesai untuk yang pertama. Faktor yang pertama. Belum lagi. Okay, ini contoh tindak balas. Okay, antara hydrochloric acid dan juga kalsium karbonat. So apa hasilnya? Hasilnya adalah garam kalsium klorida tambah H2O tambah CO2. Alright. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini? Size of calcium carbonate. Jadi kalau size of calcium carbonate tu lebih besar, surface area, jumlah luas permukaan ni, total surface area yang lebih kecil berbanding dengan yang serbuk. Kalau lebih kecil saiznya ataupun serbuk keadaannya, maka surface area, total surface area nya lebih besar. Masa yang diambil masing-masing, yang ketulan lebih panjang berbanding yang serbuk. Okay, so boleh faktor yang pertama, ingat bila cerita pasal saiz, awak ingat memasak daging 1 kilogram. 1 kilogram tanpa potong. Okay, 1 kilogram tanpa potong versus 1 kilo juga, cuma yang dah dipotong kecil-kecil. Maka siapa yang lebih cepat masak? Yang kecil. Sebab apa?
surface area-nya lebih besar. Surface area yang terdedah kepada tindak balas. Okay, so tindak balas dalam memasak adalah tindak balas haba tu lah. Tindakan haba. Cepatlah masak dia. Alright. Okay, faktor yang pertama. Kalau okay, raise hand. Kat tangan. Kita ada berapa orang ni? 12. Okay, bagus. So yang lain tu juga tak tahu apa ke mana dia pergi. Okay. Kita teruskan kepada faktor yang kedua. Faktor apa? Concentration. Kepekatan bahan tindak balas. Okay. Kita teruskan kepada faktor yang kedua. Suara-suara. Dengar Testing. Boleh dengar? Okay, boleh dengar. Alright, jadi kalau kita lihat kat sini, kiri ni, dua-dua adalah natrium thiosulfate. Awak jangan risau dengan dia punya perkataan tu. Nama dia mungkin tak biasa lagi kan. Natrium thiosulfate. So kiri ni adalah pekat. Kita boleh tengok macam air gula yang sangat pekat kan. Dia seolah-olah macam air gula nampak gambar kat sini kan. Kalau lautan gula tu kita masuk banyak, dia pekat macam tu kan. Yang ni cair. Tak berapa nak nampak. Okay. So itu adalah faktor concentration. Okay. So dalam eksperimen ataupun dalam soalan, awak jangan risau, dia bukannya bagi macam ni. Dia tak bagi gambar, tengok kepekatan, dia bagi molarity. Ingat molarity? Kita ada 1.0, kita ada 0.5. Okay. So yang pekat biasanya 1 ke atas lah. Yang cair tu angka ni sangat kecil biasanya, 0.00 something lah. Ini baru dikira cair. Biasanya dia nampak jelas lah perbezaan angka tu. Okay. So apabila bahan tu, apabila kepekatan itu lebih banyak, okay, dia zarah. Okay, zarah dalam ni lebih banyak. So umpamanya awak macam larutan gula kan, lautan gula, contohlah yang ni 1 kg gula, yang ni 300 gram gula kan. So maksudnya kat sini zarah-zarah gula tu, zarah-zarah gula tu sangat banyak, manakala zarah-zarah gula sini sedikit. Jadi kita cerita pasal zarah-zarah yang awak biasa lukis bulat-bulat tu. Itu adalah zarah-zarahnya. Maka bila kepekatannya tinggi, bilangan zarah itu banyak. Okay. Jadi apa kesan dia? Itu dia, bilangan zarah bertambah. Okay. Maka bila zarah bertambah, pelanggaran antara zarah-zarah. Cikgu tunjuk simulation lah. Pelanggaran antara zarah-zarah itu meningkat. Ingat bulat-bulat, kita lukis bulat-bulat tu kan. Bulat-bulat ni. So bila banyak, kita yang ni kalau tadi imaging analoginya daging, ini macam highway. Okay, highway dalam musim perayaan dengan hari biasa, apa beza dia? Raya di highway versus normal hari biasa. Apa jadi pada bilangan kereta? Pada musim raya, apa kelas? Bilangan keretanya banyak. Normal, biasa-biasalah kan? So, ini bukan kita nak cerita, kita nak minta, tapi biasanya musim perayaan apa yang awak selalu dengar selain pada jam? Selain pada jam. Accident, betul kan? Kita minta jauh, tapi gini kita nak cerita macam analogi. Accident banyak. Yang ni mungkin tiada accident ataupun accidentnya sangat kurang.
Kita bukan minta setiap kali raya accident, kita nak cerita pasal statistik kan. Accident sangat kurang. So itu berkaitan dengan banyak atau sedikit. Maka macam itulah tindak balas ni. Bila bahan ni banyak, macam bilangan kereta. Zarahnya banyak, bilangan kereta ni banyak. Kalau yang cair ataupun less concentrate, maka dia biasa-biasa je, pelanggaran itu kurang. Macam tu Jadi kalau tadi daging, ni awak ingat pasal jalan raya. Musim raya, musim biasa. So kita sentuh kat situ, pelanggaran antara zarah-zarah meningkat. Bila pelanggaran meningkat, maka kadar tindak balas menjadi tinggi. Maka kita kena cerita tadi, bahan tindak balas meningkat, kepekatan meningkat, bilangan zarah meningkat, maka kadar tindak balas menjadi tinggi. Ini akan kita belajar detail lagi teori pelanggaran lepas ini. So ini kita belajar dia punya mukaddimah. Apa kesannya. Okay, ini ada eksperimen dia. Eksperimen ni selalu dibuat. Itulah yang cikgu rancang kalau ada kelapangan ataupun apa-apa saja yang boleh diselitkan, cikgu akan umumlah. Harap ramai yang boleh datang lah kalau betul kita boleh buat kelas di sekolah untuk buat eksperimen. Okay, jadi macam tadi, ingat kepekatan ni umpama musim raya, ini musim biasa. Bila musim raya pekat, biasa cair, bilangan zarah kereta banyak, biasa sedikit. Pelanggaran yang kita minta jauh tadi, musim raya biasanya banyak. So masa dia ambil untuk tindak balas berlaku lebih singkat sebab banyak pelanggaran. Ini bentuk graf. So bentuk graf ada dua kat sini. So dari segi matematik, awak tengok kepekatan semakin tinggi, masa semakin singkat kan. Manakala bila kita ubah masa kepada satu per masa, kita akan dapat straight line. So inilah mewakili rate of reaction. Maksudnya direct proportional kan. Proportional, tak silap berkadar terus kalau bahasa Melayunya. Iaitu kepekatan berkadar terus dengan satu per masa, iaitu rate of reaction. Iaitu semakin pekat, semakin tinggi kadar nak balas. Ini suhu. Okey, ini cerita pasal suhu, tak muncul dia punya faktor. Ini faktor yang ketiga. Faktor suhu, ada gambar termometer kat situ. Bila suhu, kita cerita pasal tenaga haba. So bila tenaga haba, dia berkaitan dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik. So apabila tenaga kinetik bertambah, tenaga kinetik melibatkan apa? Kinetik energi. Pergerakan ataupun kedudukan ataupun elektrik, siapa tahu? Kinetik berkaitan dengan apa? Tak ingat? So tak menjawab ni. Ya, betul. Energi, kinetik energi. Semua kinetik ni melibatkan movement, pergerakan. Kalau pergerakannya tinggi, tenaga kinetiknya tinggi. Jadi cikgu tunjuk simulasi, insyaAllah akan faham. So kita belajar secara teori lah. Kinetik tinggi. Bila suhu tinggi, kadar tenaga kinetik tinggi, kinetik energi tinggi, zarah-zarah bergerak lebih laju, maka ini dia. Bila bergerak laju, macam di highway juga. Bawa slow dengan bawa perlahan. Bila bawa laju dengan bawa perlahan. Bila bawa laju, kerap accident kan. Manakala kalau bawa perlahan, insyaAllah selamat. Bila kalau suhu tu rendah, pergerakannya rendah, maka tenaga kinetik rendah. Maka pelanggaran pun kurang. Dalam keadaan tindak balas ni memang kita cerita pasal pelanggaran. Bahan akan berlanggar antara A dengan B untuk menghasilkan
Ni A tambah B, dia akan menghasilkan produk lah. C tambah D tambah E ke. Dua ni mesti berlanggar. Okay, dua bahan ni mesti berlanggar, barulah ada produk. Tak berlanggar, dia tak akan ada produk. Alright. Okay, ni suhu. Macam tadi juga. Bila suhu tinggi, tenaga kinetik tinggi. Bila suhu rendah, tenaga kinetik rendah. Bila tenaga kinetik tinggi, maka masa yang diambil pendek, maksudnya ROI, rate of reaction-nya tinggi. Okay. Bila masa panjang, rate of reaction-nya rendah. Sama macam graf tadi, kalau suhu dengan masa, dia melengkung macam ni, iaitu semakin tinggi suhu, semakin kurang masa. Dan kalau kita convert kepada 1/time, iaitu 1 per masa, kita akan dapat straight line. So ini dipanggil berkadar, terus suhu berkadar, terus dengan masa, 1 per masa. 1 per masa itu mewakili rate of reaction. Okay. Okay, sekarang ni baru mukadimah tu. Jadi cikgu tunjuk animasi. Okay, kalau K rate science K, tak ada suara ni. Okay, kena buat macam ni je lah. Nak tahu ada ke tak ni. Kita ada 15 dalam 14 orang. Alhamdulillah. Tak sampai separuh pun, Alhamdulillah. At least kita dah cover topik yang kita nak cover hari ni. Okay, jadi masing-masing boleh buka buku nilam. Okay. Oh, banyak kat situ. Eksperimen itu kita tinggalkan. Kalau nak baca dengan detail, memang perlu baca lah. 179. Kita akan tengok nanti. Manakala 171 sampai 176 tu, 177 tu, dilibatkan eksperimen. Jadi sekejap lagi kita masuk kepada teori pelanggaran. Okay, last. Cikgu pergi kepada last untuk faktor. Apa benda ni? Grafik ni. Abisa. Cakap sikit Abisa. Abisa. Tak ada. Abisa hilang. Tak menjawab ni maksudnya hilang kan? Abisa ni. Cakap sikit apa gambar ni cerita, grafik ni. Cuba. Tak tahu. Sesaran. Tak tahu lah. Sesaran. Oh, tu fizik. Cuba tengok atas dengan bawah. Atas tu apa? Jarak dia lagi jauh. Laluan dia jauh kan? Berliku-liku kan? Yang bawah? Bawah kurang berliku. Kurang berliku. Masing-masing sampai tak ke destinasi? Sampai. Yang mana lebih cepat? Atas ke bawah? Yang bawah lebih cepat. Kita bercerita pasal laluan. Kan? Okay, terima kasih Abisa. So ada 2 laluan sekarang. A, B, C, D ni benda apa? Inilah tindak balas. Bahan. A, B ni bahan. C, D hasil. Nak sampai ke hasil, ada 2 jalan kat sini. Ada atas, berliku-liku. Ada bawah, boleh dikatakan straight line. Bukan straight line lah. Maksudnya lebih lurus jalannya. Tunjukkan kami jalan yang lurus kan. Okay. Jadi awak nak yang mana? Kalau nak pergi ke destinasi, nak yang atas ataupun yang bawah? Siapa nak yang atas? Angkat tangan. Boleh drift tu. Boleh drift. Tak nak? Siapa yang nak bawah? Angkat tangan. Laluan bawah. Okay. Jadi ini faktor apa? Ini faktor kehadiran makin. Present of catalyst. Kehadiran makin. Okay, jadi apa makin ni? Makin adalah substance
Kalau atas lambat sampai, betul. Sampai, insyaAllah sampai. Cuma dia berliku-liku kan. So makin catalyst ni substance yang dia change, bukan dia mencepatkan, dia mengubah. Maksudnya ada yang makin yang negatif, dia melambatkan. Tapi normally kita nak yang mempercepatkan. Okay, cuma secara amnya makin ini mengubah change the rate of the reaction of chemical. Jadi itu makin sifatnya. Okay. So sifat dia tidak mengubah hasil. Hasil sama, C dengan D. Ada makin dia tak akan jadi C, D dan E. Tak ada makin CD, ada makin pun CD. Maka dia tak mengubah hasil. Sama. Okay, dia hanya mengubah kadar. Tengok laluan. Laluan mana yang lebih cepat, laluan bawah. Laluan atas tadi berliku. Hasilnya tetap sama sampai CD. Okay. Dan makin ini tidak berubah secara kimia. Kita tambah makin ni suatu bahan kimia lah. Dia tidak bertindak balas. Jadi dia stay macam itu. Dia tak mengambil bahagian dalam tindak balas. Kuantiti makin sama sebelum dan selepas. Katakanlah kita masukkan 100 gram makin. Pada akhir eksperimen, dia masih dalam jumlah 100 gram juga. So, sifat makin ada 3 ni. Soalan boleh tanya, apakah ciri-ciri makin? Jadi ada 3. Ada 4 sebenarnya. Maksud dia, sifat dia, fungsi. Fungsi mengubah rate of, tindak balas, bukan rate of reaction. Mengubah kadar tindak balas. Tak. Form 4. Okay. Mana tadi? Ini fungsi. Okay, sifat dia ada 3 tadi. Okay, so awak perlu tahu soalan objektif tu utamanya minta sifat makin. Okay, dan makin adalah khusus. Okay, sesuatu makin boleh memakin tindak balas tertentu saja. Contoh macam enzim. Dah belajar enzim dalam biologi? Ada enzim lipase. Amylase lah paling mudah. Amylase kat mana enzimnya? Amylase kat mana? Adakah dekat perut? Mulut kan? Jadi enzim ni dia spesifik. Enzim amylase ada tujuan dia. Enzim lipase ada fungsi dia. Enzim pepsin ada, cikgu ingat-ingat lupalah belajar bio dulu kan. Ada macam-macam enzim lagi. So dia adalah khusus. Enzim tu sebenarnya adalah makin semula jadi natural catalyst. Okey, jadi makin perlu sedikit saja untuk mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Ini graf. Nampak tu laluan dia. So ini yang makin ni fahamkan betul-betul. Okey. Umpamanya banyak analogi, memang kimia banyak analogi lah. Cepat sangat je cikgu ulang balik. Okey, nampak bukit ini. Merah ni awak mendaki. So ini adalah halangan kita panggil activation energy, tenaga pengaktifan. Nak sampai ke bawah tu perlu lalu itu. So sekarang bila tambah makin, apa jadi pada bukit dia? Jadi rendah. Yang mana lagi senang? Mestilah dengan ada makin. Jadi fungsi makin ni dia menjadikan laluan alternatif. Laluan yang kedua tu. Laluan alternatif yang lebih rendah tenaga pengaktifan. Okey, kita ulang balik. Ini yang pertama. Ini kita panggil tenaga pengaktifan daripada lantai sampai ke puncak itu. Tenaga pengaktifan. Bila ditambahkan makin, bukit yang semakin landai. So ini dia activation energy yang lebih rendah. Kan? Okay. Jadi makin fungsi dia menyediakan laluan alternatif. Okay, provide alternative pathway dengan merendahkan tenaga
pengaktifan, activation energy. Dia rendahkan yang nampak arrow tu. Okay. Dia faham So daripada graf nanti, dia akan ada dua tau bentuk graf. Sekejap, cuba tengok slide ada tak? Okay, tak ada. Okay, jadi normally graf melibatkan marking, dia ada dua, dia tanya macam tu. Okay, so yang biasa yang dot-dot tu, dia yang ada marking. So yang pertama, ini tenaga pengaktifan. Yang kedua, ini lebih rendah yang dot-dot. Okay, so itu adalah kesan marking. Alright. So, apabila lalu alternatif ni tenaga pengaktifan dia lebih rendah, maka pelanggaran lebih banyak berlaku. Ingat, cerita pasal rate of reaction ni memang melibatkan pelanggaran. Okay, melibatkan pelanggaran. So, ada 4. So, kita tengok rate, dia punya graf. Okay, apa beza yang pertama dengan yang kedua sama macam tadi kan? Isi padu maksimal sama. Sebab kita gunakan kuantiti yang sama secara mudahnya. Secara kimianya bilangan mol sama. Secara mudah kuantiti sama. Maka hasil gasnya sama. Okey, cuma perbezaannya ini tamat lebih awal kan? Dia nak capai contoh 30 cm padu tu lebih cepat berbanding sini. Nampak masa dia beza. Kan? So makin itu telah meninggikan kadar tindak balas. Okey. Okey, ini contoh marking dalam penguraian. Okey, penguraian hidrogen peroksida. Okey. Penguraian maksudnya ini terurai kepada air dan juga oksigen. Marking yang boleh digunakan mangan oksida, platinum oksida, platinum oksida. Okey, ini pun ada marking copper oxide, zinc oxide. Ini contoh marking. Okey, contoh-contoh yang familiar. Okey, manakala dalam ini penguraian. Penguraian apa dalam bahasa Inggeris? Cikgu lupa istilah bahasa Inggeris. Penguraian. Jadi kita tengok balik penguraian. Ada somebody yang boleh tolong? Cikgu masih tak biasa dengan istilah DLP ni sebab tak pernah mengajar DLP lagi ni. So hari ni kita gabung yang DLP, terus cari cepat-cepat apa yang penguraian ni. Bukan decay dalam peruputan tu tau. Dia ada istilah penguraian dalam hydrogen peroksida ni. Nanti kalau ada lagi cikgu bagi tahu balik penguraian. Okey, so dalam tindak balas asid dengan logam. Ini kan sifat asid dengan base. Sifat asid, logam dengan asid. Antara marking yang boleh digunakan, kita ada copper to sulfate, copper to chloride, copper to nitrite. So ini antara marking yang selalu digunakan. Okay. Dia tak menjejaskan hasil. Apa hasil dia kat sini? Zinc, chloride plus H2 tetap tak berubah. Ini tak berubah, bahan tak berubah. Okay. Cuma dia meningkatkan kadar tindak balas. Masa jadi lebih singkat. Okay. So ini ringkasan. Okay. So ini ringkasan. Kita awak boleh tengok dalam buku. Cuma cikgu nak buka simulasi. Cikgu dah rakam siap-siap dalam YouTube. Nanti boleh ulang-ulang tengok. Sekejap ya. Ada apa-apa soalan? Okey ke? Boleh faham Jadi terus rating catalyst. Alamak, tak perasan. Sekejap okey, betul. Sofia tanya, reaktan tu adalah bahan. Catalyst ni bahan lain yang kita tambah. Dia
contoh tadilah ni kan. Okay, cikgu ulang balik yang ni. Okay, zinc tambah hydrogen chloride, acid hidroklorik. So hasilnya, ni salah ni, zinc chloride ni. Hasilnya macam ni. Tapi yang kita tambah, dalam eksperimen ni kita tambah copper to sulfate. Untuk mencepatkan masa untuk dia nak balas berlaku. Copper to sulfate itu adalah catalyst, mangkin. Dia tak ambil bahagian. Cuma dia merendahkan tenaga peraktifan tadilah. Jadi, bahan zinc and acid hidroklorik. So ini bukan bahan, bukan reaktan. Ini adalah catalyst. Okay, so cikgu tengok tunjukkan. Sementara cikgu akan okay, kita nak tengok simulasi simulasi faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, kat sini ada saiz bahan tindak balas, kepekatan bahan tindak balas, okay, suhu dan juga tekanan bagi yang melibatkan gas. Okay, kita tengok dulu simulasi untuk kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas. Jadi kat sini ada dua penimbang elektronik kat sini. Dia menunjukkan jisim larutan tersebut 100 gram. Okay, so ada dua spatula ni, satu ketulan, kita gunakan ketulan bahan, yang satu lagi kita gunakan serbuk. Kita tengok simulasinya. Okay, so kat situ nampak ini kita gunakan ketulan, ini kita gunakan serbuk, dan jisim dia mesti sama. Okay, jisim mesti dimalarkan, jisim bahan tadi, sebab kita dah memanipulasikan dia punya saiz. Jadi jisim mesti sama. Okay, kita larutkan. Okay, so tengok jisim awal adalah 130 setelah bahan tersebut dilarutkan. Okay, jadi kita tengok masa kat sini. Masa kiri dan kanan ni dalam bentuk ketulan dan juga dalam bentuk serbuk, yang mana paling pantas pengurangan jisimnya. Okay, so perhatikan. Okay, yang sebelah kanan ni lebih pantas. Okay, 128, sini 116, 126. Okay, nampak perbezaannya. Okay, jadi dalam masa 15 saat, pengurangan jisim daripada 130 tadi, dia telah berkurang kepada 114. Jadi sudah kehilangan 130, 16 gram. Ini pula hanya kehilangan 4 gram dalam masa 15 saat. Okay, jadi penerangannya, semakin besar saiz bahan tersebut, semakin luas permukaan, surface area bahan tersebut terhadap tindak balas. Okay, semakin luas permukaan, semakin besar luas permukaan yang terdedah untuk tindak balas berlaku. Okay, ataupun yang sebaliknya, semakin kecil saiz bahan tersebut, semakin tinggi kadar tindak balas. Kita tengok pula dari segi kepekatan bahan tindak balas. So, kepekatan ni dia akan beri kesan kepada bilangan zarah. Okey, cuba tengok kat sini. Ini simulasi. Jadi sebenarnya zarah bahan tersebut lebih banyak. Tapi untuk simulasi kita gambarkan bila kepekatan sangat rendah ni, low ni, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita gambarkan macam tu. Hanya ada 5 saja zarah tersebut. Okey.
Jadi apabila kita tambahkan kepekatan, dia bermakna kita tambahkan bilangan zarah bahan tersebut. Okey, tadi 5, yang ni 6. Kita tambahkan lagi kepekatan jadi 7. Kalau kita tambah dengan tinggi, ni ada jadi 1, 2, 3, berapa lah ni? 4, 8. Okey, so kita tengok balik. Bila kepekatan tu rendah, okey, bilangan zarah yang terbabit dalam pelanggaran tadi kurang. Bilangan zarah yang terbabit dalam pelanggaran tadi berkurang. Jadi apabila bilangan zarah tu kurangnya pelanggaran. Bila kurang pelanggaran, kurangnya pelanggaran berkesan. Ini teori kinetik jirim. Okey. Apabila kurang pelanggaran, maka kurangnya pelanggaran berkesan, maka kadar tindak balas rendah. So bila kita tambahkan dia punya kepekatan, okey, jadi dia memberi kesan ini a higher concentration of reactant, maksudnya kepekatan larutan yang bahan tindak balas yang tinggi, bermaksud lebih banyak zarah dalam satu unit isi padu. Ini satu unit isi padu. So tadi kita dah tengok kan, daripada 5, 6, 7 sampai 8. Yang banyak ni 8. Ini gambaran. Jadi dia ini meningkatkan peluang pelanggaran. Okey, kita cerita dulu peluang pelanggaran, barulah cerita pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan ni ialah pelanggaran yang menghasilkan hasil. Okey. So bila pelanggaran bertambah, maka frekuensi pelanggaran berkesan juga bertambah. Okay, effective collision frequency also increases. Okay, jadi kesimpulannya, apabila kepekatan bahan meningkat, kadar tindak balas juga meningkat. Okay, ini pula suhu. Bila suhu bilangan zarah tak berubah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cuba tengok. Tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma apa yang berlaku apabila suhunya rendah, tenaga kinetik. Tenaga kinetiknya rendah. Tenaga kinetik ini merujuk kepada pergerakan. So zarah-zarah itu bergerak dengan sangat perlahan. Okey. So, bila sangat perlahan, kurangnya pelanggaran. Bila kurangnya pelanggaran, kuranglah pelanggaran berkesan. Okay? Bila kurangnya pelanggaran berkesan, maka kadar tindak balas berkurang. So, apabila suhu semakin ditinggikan, semakin meningkat, kita tengok kat situ. Okay, zarah-zarah tersebut bilangan dia tak bertambah, tapi pergerakan dia semakin rancak kan. Maksudnya zarah tu bergerak dengan lebih laju, iaitu kita mesti mention tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni melibatkan pergerakan. Jadi apabila tenaga kinetik itu bertambah, pelanggaran pun bertambah. Bila kekerapan pelanggaran itu bertambah, maka kekerapan pelanggaran berkesan pun bertambah. Jadi apabila pelanggaran berkesan bertambah, saiz pula, maka kadar tindak balas juga akan meningkat. Okey. So ingat, kita tengok balik tadi kepekatan. Kepekatan rendah ini umpamanya, analogi ni jalan raya. Okey, bila jalan raya tu lengang, kuranglah pelanggaran kan. Tapi bila jalan raya tu penuh sesak, macam di musim hari raya penuh sesak kan, maka kita kerap dengar berlakunya pelanggaran. Okey, itu analogi lah. Sama juga macam temperature. Okey, kalau perlahan, kalau semuanya naik perlahan kereta, maka kuranglah berlaku pelanggaran, insyaAllah. Tapi kalau semuanya pecut, melanggar had laju, so kebarangkalian untuk berlakunya pelanggaran tu bertambah kan. Samalah, itu analogi dia. Okay.
Semakin bertambah suhu, semakin tinggi tenaga kinetik bahan tersebut, maka semakin tinggi kadar pelanggaran. Bila kadar pelanggaran semakin tinggi, kadar pelanggaran berkesan. Okey, ingat balik apa maksud kadar pelanggaran berkesan. Okey, awak baca balik pelanggaran berkesan. Apa dia pelanggaran berkesan tu? Okey, bila pelanggaran berkesan meningkat, maka kadar tindak balas pun meningkat. Ini untuk tekanan melibatkan gas. Okey, jadi ini melibatkan ruang. Cuma dalam SPM tak ada tak ada dipelajari secara detail. So kita tengok sepintas lalu sajalah. Jadi bila tekanan ini melibatkan gas saja. Bila tekanan rendah, nampak tu ruang dia besar kan. Jadi bilangan zarah per unit isi padu tadi rendah, tapi apabila pressure tu tinggi, maka dia akan meningkatkan bilangan zarah per unit isi padu. Tadi isi padu dia besar, ini unit isi padu dia rendah. So bila ruang kecil macam ni, keraplah berlaku pelanggaran, maka bertambahlah pelanggaran berkesan, maka kadar tindak balas juga semakin meningkat. Okey, boleh Cikgu akan share videonya tu, awak tengoklah ulang-ulang. Cuma tadi awak perasan apa yang kita kerap ulang dalam penjelasan tu? Kita kerap ulang pelanggaran kan? Ada pelanggaran berkesan. Iaitu ada collision, lepas tu ada effective collision yang English punya lah. Jadi sekarang ringkasannya, cikgu buka yang ni. Buka tab, window. Cikgu buka ini. Awak buka muka surat 184. 184 semua. Ini ringkasan apa yang dalam simulasi tu cerita. Yang DLP nanti cikgu akan screenshot nanti bagi kat grup Telegram lah. Awak fahamkan dulu yang in BM ni. Okay. So ini yang kita cerita melalui simulasi tadi. Kita tengok yang pertama. Awak perlu ingat flow ini. Dia punya poin-poin ini untuk menjawab collision theory. Teori pelanggaran. Okay. Kalau kita tengok sini, kesimpulan, kaedah untuk menerangkan, untuk explain factor that affected rate of reaction according to collision theory, teori pelanggaran. So bila dalam kadar tindak balas, ini banyak disoal. Collision theory, teori pelanggaran. Okay. So dia punya skemanya mudah saja untuk dihafal. Apabila saiz bahan tindak balas meningkat, awak kena cerita ini surface area. Itu kesan dia. Kalau concentration tadi, apabila concentration meningkat, bilangan zarah dalam satu unit isi padu pun meningkat. Ini kesan dia dulu tau. Ayat yang pertama adalah efek dia, kesan dia. Bila suhu, kita cerita pasal tenaga kinetik. Okey. Bila makin tak ada cerita pasal kinetik ke apa, tapi makin sediakan, ingat tadi ada jalan tadi kan, menyediakan jalan alternatif pathway yang memerlukan tenaga purifier yang lebih rendah, activation energy lebih rendah. Ingat bukit tadi, ada bukit yang lebih rendah tadi kan. Itu kesan. Lepas tu poin yang kedua dan seterusnya sama, kecuali untuk makin. Kita tengok bila kita cerita kesan, yang tadi kesan, apabila saiz besar apa jadi?
Bila pekat apa jadi? Bila suhu tinggi apa jadi? So yang kedua awak kena cerita, yang ni kesan. Tadi kita cerita kesan, efek dia. Lepas tu yang kedua point dia pula ada ini. Apa kesannya tadi akan membawa kepada frekuensi pelanggaran, collision frekuensi, maksudnya kekerapan pelanggaran, berlanggar. Okay, apa yang berlanggar sebenarnya kita akan cuba check sekejap lagi. Last nanti kita cerita apa benda yang berlanggar. Ingat zarah-zarah. Okay, kita akan detailkan sekejap lagi zarah-zarah. Kita tengok secara am dulu pelanggaran antara zarah-zarah. Tak semua pelanggaran itu berkesan. Tapi bila dah banyak berlanggar, kebarangkalian untuk pelanggaran berkesan meningkat. Nampak? Kan? Bila berlanggar lebih banyak, maka ada chance frekuensi pelanggaran berkesan. Berkesan ni, efektif ni maksudnya menghasilkan produk. Kalau tak berkesan, tak ada produk. Dia main berlanggar tapi tak ada produk. Maka kadar tindak balas meningkat. Kesan terakhir. Ini 3 yang pertama, iaitu saiz, kepekatan suhu. Manakala untuk marking, kita tak cerita pasal pelanggaran. Kita cerita terus pelanggaran berkesan. Ingat tu, nampak dia punya flow. Muka surat 184. Untuk jawab teori pelanggaran. Perhatikan ada asterisk kat situ. Nyatakan zarah yang berlanggar. Kita akan tengok sekejap lagi berdasarkan persamaan ion. Okey. So inilah yang awak kena biasakan skema ini untuk menjawab topik rate of reaction yang mana dia banyak tanya collision teori pelanggaran. Okey, kita tengok yang pertama. Okey. Ini dia. Persamaan yang pertama dalam acid base kita dah belajar persamaan ion tau. Kita ulang balik macam mana nak buat persamaan ion yang mana ada cas-cas kita boleh pecahkan. Okey, contoh Mg kita pecahkan kepada Mg, tak boleh pecahkan dia Mg. H dengan Cl ni dia ada cas kan, H plus Cl minus, ada 2, maka kita boleh pecahkan dia 2H plus tambah 2Cl minus. But acid base persamaan ion. Okey, lepas tu kita ada MgCl2. Mg ni dalam sebatian dia Mg2 plus. Lepas tu Cl dalam sebatian Cl minus. Ada berapa Cl? Ada 2. Molekul kita tak boleh pecahkan dia. So sekarang awak tengok kiri kanan yang mana sama. Kita tengok yang sama adalah Cl minus kan. So bila sama kita boleh potong dia. Okay, kita boleh potong dia. So yang tinggal hanyalah magnesium atom and ion hydrogen. Itulah dia zarah ataupun partikel yang berlanggar. Zarah Mg berlanggar dengan zarah hydrogen H+. Apa hasilnya? Magnesium ion and hydrogen gas. So ini adalah produk. So sekarang kemahiran yang perlu awak dapat membuat persamaan ion. Okay. Daripada situ kita dapat tahu zarah yang berlanggar adalah ini dan ini, iaitu atom magnesium dan ion hydrogen. Alright. Okay. Jadi dalam masa 15 minit awak cuba selesaikan persamaan 2. 15 lama sangat ambil 10 minit untuk cuba selesaikan 2 dan 3. Okay, 10 minit daripada sekarang.
Okey, cuba buat persamaan ion dia dan cuma nyatakan zarah-zarah yang berlanggar. Okey. 11.25 je lagi. Cikgu nak tengok boleh tunjuk. Boleh tunjukkan. Cikgu akan sediakan buat atas kertas ataupun buku masing-masing. Cikgu akan sediakan ruang untuk upload kejap lagi. Okey, 10 minit dari sekarang. Alright. Okay. Okay, 15 tu 53 je lah. 15. Okay, daripada Fatihah ya. Okay, kita check yang petak yang nombor 2. So kita ada magnesium, acid nitric, magnesium nitrat, hydrogen. So persamaan ion. Okay, Mg plus okay, ini jangan lupa sebenarnya dua ni, ada dua kat sini sebab dia ada nombor kat sini 2. Okay, dia ada nombor 2 kat situ, jadi 2H plus, lepas tu 2 nitric ion. Okay, magnesium 2 plus betul sini. Sini perhatikan ada 2 ni subscript tu, so 2 nitrate ion. So kebetulan dia satu-satu ni cancel kan. So sebenarnya 2-2. So 2-2 cancel. So yang tinggal hanyalah atom magnesium and hydrogen ion. So produk dia magnesium ion and hydrogen gas. So zarah-zarah yang melanggar dalam tindak balas, atom magnesium betul dan juga ion hydrogen. Okay, good. Betul tu. Okay, dan yang kedua, kita tengok yang kedua, seorang je hantar kat sini. Oh, ada lagi. Alright, yang DLP pun ada. Sekejap, cikgu paparkan sekejap lagi. Kita ambil satu DLP, satu non-DLP lah. Save dulu siap-siap. Okay, so yang kita settlekan ni, so zinc, hydrogen ini pun sama. Okay, ini pun sama. Hydrogen ni perhatikan ada 2. So dia ada 2 kat sini. Sulfate, betul. Zinc, betul. Ini sulfate. Hydrogen ada 2. Okay. Sini ada pula 2. Alright. So jawapannya zinc tambah, okay betul, persamaan ion betul. Zinc 2 plus and hydrogen. Okay, so zarah-zarah yang berlanggar atom zinc and ion hydrogen. Okay, bagus. Tahniah pada Fatihah. Kita tengok yang wakil daripada DLP. Siapa tu? Ini siapa punya ni? Ini siapa punya ni? Yang DLP seorang tadi ada DLP. Ini siapa punya? Siapa punya? Sofia. Okay, thank you Sofia. So sama macam tadi lah. Okay, sama. So ini betul. Okay, magnesium atom and hydrogen ion, zinc atom and hydrogen ion. So awak kena ingat untuk dalam collision theory tadi perlu mention secara spesifik nama particles, nama zarah. So kat sini kita patah balik kepada ini tadi. Okay. So awak rujuk balik tadi kepada, kita ambil eksperimen yang pertama lah, magnesium plus hydrogen chloride ni Mana tadi? 184 184 ini Perhatikan kat sini, dia suruh awak nyatakan zarah-zarah yang berlanggar berdasarkan persamaan ion. So kita ambil contoh tadi, magnesium tambah HCl tadi. So jadi magnesium chloride plus H2 kan. Zarah yang berlanggar Mg tambah hydrogen ion. Ini awak kena mention dalam sama ada dekat nombor 2 atau nombor 3 ni. So dalam buku ni dia mention pada nombor 3. Maksudnya di zarah-zarah ni awak kena spesifik kan. Okay, frekuensi pelanggaran perkesan di antara magnesium atom and hydrogen ion. Jadi spesifikkan at least sekali.
Alright? At least sekali dalam penjelasan tu perlu mention sekali nama zarah tersebut. Kalau tak akan hilang satu markah lah. Hilang satu markah sebab tak complete. Okay. So, boleh So, itu collision theory. Ingat, perlu tahu zarah-zarah yang berlangkap. Okay. So, kat sini kau perhatikan muka surat 185. 185. Tak ada. 18. Daripada 180. 180, 179 penjelasan sampailah 183 dan conclusion pada muka surat 186. Okey, ini dia. Inilah dia cara nak compare. Cara nak compare. So boleh baca balik semua ini. So perhatikan nampak kat sini zarah diceritakan dengan detail kalsium karbonat dan juga ion hidrogen atom zinc macam tadi. So yang penting sekarang kita kena tahu dia punya ionic equation, persamaan ionic. Alright. Okay, jadi untuk latihan awak hari ini cikgu ambil satu contoh lah okay, kita ambil satu contoh dalam modul ni. Okay, ini dia. Okay, last untuk hari ni. Comparison antara eksperimen 1 and 2. Alright, jadi kita lihat ada dua set eksperimen. Okay, cuba perhatikan apa yang membezakan eksperimen 1 and 2. Apa yang nampak kat situ? Kelas. Apa beza? Isi padu volume sama 20. Molarity, kepekatan, concentration sama. Alright, Sofia. Masih Sofia je, lain ni ada lagi ke tak ni? Sudah hilang makan nasi. Okay, so kita ada kat sini satu adalah, okay, Dania. So, serbuk powder. And satu lagi, tadi apa, ketulan granule. Granule. So, sekarang adalah faktor size. Jadi, dalam nak tackle soalan tu, perlu tahu dulu faktor. So, sekarang kita dah tahu faktor size. Ingat, bila size dikesan kepada surface area. Lepas tu ingatlah, ada frekuensi tadi kan, collision frekuensi dan juga efektif collision, frekuensi pelanggaran berkesan. So, yang pertama, mesti tahu persamaan. Kalau fail kat sini, habis. Efek kepada persamaan ion dan juga pengiraan. Okey, lepas tu, persamaan ion. So, zarah apa yang berlanggar sekarang? Cikgu shortcut lajulah. Nanti awak cuba sendirilah. Ada beberapa soalan kat situ. So, bila kita buat persamaan ion equation, kita tahu zarah kalsium karbonat, molekul, berlanggar dengan zarah hidrogen ion. So, itu kita nak cerita dalam collision theory di belakang, di soalan bawah. So, ini soalan pengiraan. Okay. So, dibuat membantu awak lah. Dalam exam dia tak ada bagi dalam kotak-kotak macam ni. Cuma dia punya flow ikut muka surat 184 ni. Cerita dulu pasal size kan. Ingat tadi step dia. Yang pertama kita cerita pasal faktor. Lepas tu kesan. Muka surat 184. Awak tengoklah muka surat 184 tu. So kesan dia dia punya surface area. So seterusnya frekuensi pelanggaran. Pelanggaran collision frequency, frequency of collision. Jadi pelanggaran kita kena cerita antara ion-ion ataupun zarah-zarah. So sekarang yang terlibat kita lihat dalam persamaan ion.
Sebab tu pentingnya kemahiran ionic equation ni. Jadi ini adalah antara kalsium karbonat molekul dan juga ion hidrogen. Jadi awak kena cerita kat situ frekuensi pelanggaran antara nama yang spesifik. Tak boleh cerita antara zarah-zarah ataupun between particles. Tak cukup. Maka kalau guna particles atau zarah-zarah kat sini, maka hilang satu markah. So mesti detail tengok ionic equation. Right. Jadi compare-nya, frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 1 lebih tinggi. Apa kesan dia? Yang last kali frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen in eksperimen 1 more higher. Higher. Is higher than eksperimen 2. Lebih tinggi daripada eksperimen kedua. Okay. Dan rate of reaction last kali. Rate of reaction dalam eksperimen 1 akan jadi lebih tinggi. So grafnya. Alright. So kenapa sama kat sini? Sebab tadi kita guna 20 cm padu dan juga 0.5 tak silap dia. Dia punya molarity. Dua-dua eksperimen menggunakan B dan M yang sama. So bilangan molnya menggunakan formula N, MV per 1000. So bila M sama, V sama, maka molnya pun sama. Sebab itu bila mol sama, isi padu maksimanya sama. Cuma bezanya siapa yang sampai dulu ke garisan penamat, kan? Ini dia. Masanya untuk eksperimen 1 lebih cepat complete. Reaction untuk eksperimen 1 lebih cepat habis. Selesai. Manakala eksperimen 2 lambat sikit. Itulah dia. Apa yang berlaku. Jadi ini contoh kesan saiz. Okay. Alright. Boleh. Rate of reaction ni sebenarnya dia tak susah tau, tapi dia panjang. Jadi kena banyakkan latihan. InsyaAllah okey. Dan dia adalah topik yang sangat-sangat popular. Kertas 1 memang wajib keluar, kertas 2 memang boleh kata memang akan keluar. Okay, tengok final exam itu kan, memang ada. Cuma kita tak kira lah sebab tak belajar lagi kan. Okay, kita dah 11.40. Setakat ni okey ke? Boleh ikut follow sebab kita online kan. Tapi online sebenarnya lebih santai. Boleh baring-baring. Okay, cuma sekarang kita ada 18 minit. Cikgu janji sampai 12 ni. Cikgu nak cuba awak jawab nombor. Cikgu nak awak spend juga masa 17 minit, 15 minit ni untuk soalan muka surat 188. 188 nombor 3. Itu saja. Dalam masa 15 minit cikgu nak cuba awak buat dan awak share jawapan di Telegram. Jangan tengok jawapan kawan. Cuba buat sendiri, snap, hantar di Telegram. Cikgu tak akan bincang secara online lah. Cikgu akan tengok dan di lain kelas cikgu akan komen lah. Atau dalam situ juga cikgu akan buat voice note ke. Cuma tolonglah buat untuk test. Faham ke tak faham? Kalau tak buat memang awak takkan boleh test lah. Okey, jadi kita tinggalkan 15 minit yang terakhir untuk awak jawab soalan muka surat 188 nombor 3. Tengok faktor apa. Dan apa kesan dia rujuk muka surat 184. Okay? Okay kelas, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, laju je tak ada Boleh ke? Okey ke? Okey. Kalau okey, raise hand sikit. Okey, cikgu. Raise hand sikit, yang mana okey tu? Tak nampak. Okay. Okay, cuba lah. So, cikgu ingatkan sekali, rate of reaction ni topik dia boleh kata sederhana berbanding dengan bab garam tu banyak kan. Cuma dia banyak konsep dalam rate of reaction ni. Okay. Dan eksperimen pun banyak. Cikgu cubalah
adakah satu hari untuk eksperimen kalau ada kelapangan dari sekolah dan belajarlah. Kalau pelajar ramai tak boleh datang, rasanya no point lah kita buat. Atau kalau lebih separuh pun kita jalan saja eksperimen di sekolah. Kita cubalah. Apa-apa nanti tunggu maklumat daripada cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja. Kita okey, terima kasih atas kehadiran. Tahniah hampir 20 orang tadi sebelum berkurang. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ego. Sama. Okay, sama-sama semua.